Selamat datang ke channel Core Science. Sebagai sokongan, sila subscribe channel saya sebagai motivasi kepada saya. Video ini kita nak membincangkan bab 4 pembiakan tumbuhan. Dalam topik ini, kita perlu mengetahui struktur biji benih dan pencampahan biji benih. Ada dua jenis tumbuhan yang mempunyai biji benih yang lain struktur. Yang pertama ialah dicotyledon. Biji benih tumbuhan dicotyledon adalah lain dengan biji benih monocotyledon. Dicotyledon dia mempunyai dua cotyledon. Jika kita tengok daripada luar, kita akan dapati satu bahagian yang dipanggil hilum dan satu lubang yang kecil dipanggil micropyle. Testa adalah bahagian luar yang melindungi biji benih. Micropyle adalah satu lubang yang kecil. Dia membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Hilum pula adalah bahagian melekatkan biji benih pada buah. Struktur dalam biji benih ada beberapa bahagian yang kita kena pasti, iaitu plumule, reticle, cotyledon dan testa. Plumule akan tumbuh menjadi pucuk dan reticle akan tumbuh menjadi akar. Cotyledon adalah bahagian menyimpan dan membekalkan makanan untuk pencampahan biji benih. Maka dalam dicotyledon, makanan simpan dalam cotyledon. Mari kita uji diri. Apakah jawapan 4 kotak ini? Ya, yang pertama jawapannya ialah testa. Apakah jawapan untuk kotak kedua? Jawapannya plumule. Adakah anda jawab dengan betul? Kotak yang ketiga ialah reticle. Ya, yang keempat namanya cotyledon. Adakah anda menjawab keempat-empatnya dengan betul? Tumbuhan monocotyledon contohnya ialah jagung. Jagung mempunyai biji benih jagung mempunyai satu cotyledon sahaja. Mono maksudnya satu. Daripada luar biji benih kita boleh nampak hilum. Jika kaji bahagian dalam, sama juga tiada testa, cotyledon, plumule dan reticle. Yang berbeza di sini ialah endosperma yang tempat menyimpan dan membekalkan makanan untuk pencampahan biji benih. Dalam monocotyledon, endosperma adalah tempat simpan makanan. Dalam dicotyledon, makanan disimpan dalam cotyledon. Dalam monocotyledon, endosperma adalah tempat simpan makanan. Tetapi dalam dicotyledon, tempat yang simpan makanan ialah cotyledon. Mari kita tengok proses pencampahan biji benih pula. Biji benih akan menyerap air melalui micropyle, iaitu lubang yang kecil. Lepas itu, testa akan melekah ataupun pecah. Reticle akan tumbuh ke bawah. Reticle keluar dari testa dan tumbuh menghala ke dalam tanah untuk membentuk akar. Seterusnya, plumule akan keluar dari cotyledon dan tumbuh menghala ke atas untuk membentuk pucuk. Reticle ke bawah, plumule akan ke atas.
Cotyledon semakin mengecut dan akhirnya dia akan gugur. Kita ulang balik apa yang kita belajar tadi. Testa melekah, pecah, retikel tumbuh ke bawah. Retikel keluar dari testa dan tumbuh menghala ke dalam tanah untuk membentuk akar. Rumor keluar dari cotyledon dan tumbuh menghala ke atas untuk membentuk pucuk. Cotyledon semakin mengecut dan gugur. Biar kita tengok apakah syarat-syarat pencambahan biji benih. Adakah dia memerlukan udara? Ya. Adakah dia memerlukan air? Ya. Adakah dia memerlukan suhu sesuai? Ya. Adakah dia memerlukan cahaya? Tidak. Pencambahan biji benih tidak memerlukan cahaya. Maka jika anda simpankan biji benih di dalam bilik yang gelap tetapi bekalkan dia udara, air dan suhu sesuai, dia masih boleh bercambah. Pencambahan ada dua jenis, pencambahan epigel dan pencambahan hipogel. Sesetengah cotyledon tumbuhan keluar dari tanah dan disebut sebagai pencambahan epigel. Maka anda boleh nampak cotyledon dia di atas permukaan tanah. Pencambahan hipogel iaitu cotyledon yang tetap berada di dalam tanah sepanjang tempoh pencambahan. Pencambahan jenis ini dikenal sebagai pencambahan hipogel. Maka walaupun pucuk sudah keluar daripada permukaan tanah, tetapi cotyledon masih di bawah permukaan tanah. Dia masih dalam tanah. Itulah pencambahan hipogel. Pelajar-pelajar, cuba kita menjawab soalan ini sekali lagi. Jangan lujuk buku. Apakah jawapan A, B, C dan D? Anda boleh cuba jawab di bahagian komen di bawah. Topik hari ini sampai sini sahaja. Kita jumpa lagi di channel Core Science.